Cakaplah! Jakim.tv menyatukan ummah global. Alhamdulillah, terima kasih saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang tidak lagi berganjak untuk sama-sama kita menyaksikan pula forum perdana ehwal Islam yang disiarkan secara langsung dari perkarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan setugas Ustaz Zakaria bagi mengendalikan forum perdana kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pada rakan setugas Ustaz Nabil Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang dijadualkan sekarang ini, kita akan mengikuti forum perdana ehwal Islam sempena Karnival Inovasi Islam Peringkat Kebangsaan. Forum kali ini diterbitkan oleh Jakim dan RTM yang dibawakan secara langsung dengan kerjasama Johor Corporation, Telekom Malaysia Berhad, KFC dan Lembaga Zakat Selangor. Dua orang panel yang bersama-sama dengan saya pada malam ini ialah tidak asing lagi, yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, dan panel di sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Osman, Pengarah Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang diucapkan kepada kedua-dua profesor kita, Prof. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Yusof Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam forum perdana ehwal Islam yang dibawakan secara langsung pada malam ini, yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim dan RTM. Dan forum ini juga dibawakan dengan kerjasama Johor Corporation, Telekom Malaysia Berhad, KFC dan Lembaga Zakat Selangor. Tema perbincangan forum kita pada malam ini ialah Inovasi Menjulang Tamadun Baharu sempena dengan Karnival Inovasi Islam yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim, yang sebentar tadi sama-sama kita ikuti majlis perasmian dan pelancaran yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan sekarang ini kita akan mengikuti satu diskusi ilmiah bersama dengan dua orang tokoh yang tidak asing lagi. Saya begitu berbangga pada malam ini kerana diapit oleh kedua-dua orang tokoh inovasi bagi saya. Elok saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini, yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan panel kita yang kedua di sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Osman, Pengarah Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih kerana melapangkan masa untuk kita membincangkan tajuk Inovasi Menjulang Tamadun Baharu pada malam ini. Saya nak memulakan perbincangan ini nak tanya Prof. Dr. Zaini tentang tajuk Inovasi Menjulang Tamadun Baharu. Karena kalau kita melihat betapa pentingnya inovasi ini, inovasi adalah merupakan salah satu nilai aspirasi yang terkandung di dalam salah satu daripada 8 gagasan Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini. Jadi inovasi adalah merupakan satu perkara yang perlu kita faham, yang perlu kita sama-sama hayati dan membudayakan. Tapi sebelum itu, Prof, apakah yang dikatakan sebagai inovasi sebagai asas perbincangan kita pada malam ini, Prof? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita menyebut tentang persoalan inovasi, saya fikir ada 3 perkara kita kena jelaskan. Pertama, tentang skop dan definisi inovasi itu sendiri. Mungkin ramai yang tidak maklum, inovasi ini berasal daripada perkataan Latin yang bertitik tolak daripada istilah nova. Dan dalam bahasa Latin, makna nova ini adalah baru.
Dengan kata lain, inovasi ini kita mencari kaedah baru, perancangan baru, pemikiran baru yang biasanya terhasil melalui kreativiti. Jadi biasanya kalau kita menyebut tentang soal inovasi ini, kita mesti dahulukan dengan kreativiti. Sebab kreativiti itu adalah proses mental dan proses yang membolehkan sesuatu idea, sesuatu penemuan, sesuatu reka cipta terhasil dan membawa kepada sesuatu yang baru dalam konteks inovasi. Dan inovasi ini juga kita harus faham, dia tidak terhad kepada sesuatu penciptaan. Kadang-kadang inovasi ini sesuatu kaedah kita membuat sesuatu yang tidak melibatkan alat, tetapi pencaraan baru, kaedah pemikiran baru dan seumpamanya. Jadi pada malam ini kita telah melihat beberapa hasil inovasi dan saya fikir hasil inovasi itu adalah dalam bentuk alat. Ya? Dan kita jangan meletakkan bahawa inovasi itu hanya sesuatu yang berkaitan dengan peralatan semata-mata. Banyak lagi inovasi lain, sebagai contoh instrumen keuangan. Insurans adalah satu inovasi, takaful, satu inovasi dalam konteks ekonomi moden. Saya juga ingin menyebut bahawa bila kita menyebut tentang persoalan inovasi ini, kita mesti kaitkan juga dengan beberapa perkara yang penting yang berkaitan dengan masyarakat moden. Sebagai contohnya sekarang ini kita membicarakan tentang persoalan ekonomi inovasi. Maknanya ekonomi yang banyak disandarkan kepada ilmu, yang disandarkan kepada ciptaan, pemikiran, idea dan konsep-konsep baru. Kadang-kadang benda itu adalah perkara yang lama. Sebagai contohnya telefon. Telefon ini satu alat yang telah dicipta kira-kira 100 tahun yang lalu. Tetapi inovasi sentiasa berlaku untuk memperbaiki telefon tersebut. Ya, daripada telefon sekadar telefon, sekarang ni telefon telah kita jadikan telefon bimbit. Daripada sekadar telefon bimbit, kita telah ada pelbagai peralatan dan perkakasan lain yang dimasukkan dalam telefon tersebut. Sehinggalah ketika ini telefon juga digunakan untuk kita berkomunikasi dan menggunakan peralatan komputer yang kita ada. Jadi inilah skop inovasi yang sangat luas. Dalam konteks yang ketiga yang nak saya sebutkan, inovasi seharusnya tidak terhad kepada sesuatu tindakan atau perlakuan. Ia harus menjadi satu budaya. Jadi kalau negara Malaysia nak menjadi sebuah negara besar, umat Islam menjadi umat yang hebat, kita mesti mewujudkan budaya inovasi. Maknanya seluruh pihak mesti bertanggungjawab bersama-sama menjayakan inovasi dalam segala peringkat. Kalau guru, inovasi dalam perguruan. Kalaulah kita seorang saintis, inovasi dalam saintis. Kalau kita guru agama, inovasi dalam kaedah pengajaran kita, kaedah dakwah kita dan seumpamanya. Jadi skopnya saya fikir harus diperluaskan. Jadi artinya Prof bahawa inovasi ini bukanlah merupakan satu budaya yang baru. Ini perkara ini telah wujud sekian lama, cuma kita perlu cambahkan ia supaya ia digandingkan dengan kreativiti itu untuk melahirkan idea-idea yang lebih bernas, yang lebih bermutu untuk menghasilkan satu idea yang inovatif. Maka Prof Datuk Yusof, kalau inilah satu budaya yang sangat baik, satu pemikiran yang baru, satu budaya yang baru, sudah pasti ia adalah merupakan satu budaya yang tidak bercanggah dengan Islam. Barangkali Prof boleh sebut pasal tajuk forum kita ini ialah inovasi menjulang tamadun baharu. Jadi sudah pasti budaya inovasi ini tidak bercanggah dengan Islam, dan kalau kita melihat kepada pembinaan tamadun itu sendiri sudah pasti dia terasas kepada budaya inovatif itu, Prof. Bagaimana Prof melihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebenarnya kalau saya nak sebut bahawa manusia ini adalah makhluk yang cukup unik. Dia dijadikan Allah sebagai khalifahnya. Dan tidak ada makhluk yang lain yang dilantik sebagai khalifahnya. Dan Allah tidak melantik kita ini sebagai khalifah dengan sesaja. Sebab itu saya melihat salah satu tugas daripada kerja khalifah ini ialah untuk mendatangkan pembaharuan. Sebab Allah tidak membekalkan kepada manusia ini satu benda yang dah ready made untuk dia. Misalnya minyak dalam perut bumi, dia tak disediakan untuk dalam keadaan yang terus boleh digunakan. Maka manusia itu perlu melakukan kreativiti dan juga inovasi untuk menukarkan minyak yang dalam bentuknya yang asal itu ke dalam bentuk yang boleh guna. Begitu juga dengan tenaga suria. Yang tenaga itu diberikan oleh Allah, tapi kalau kita nak mengambil manfaatnya, mesti kita lakukan kreativiti dan inovasi untuk menukarkan tenaga suria tadi kepada tenaga yang boleh digunakan.
Begitu juga dengan yang lain, tenaga angin misalnya. Pada satu ketika dulu kita adalah negara pengekspor biji timah. Dan oleh kerana kita tidak mampu untuk berkreatif dan juga